Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Salam sejahtera. Okay, so berjumpa lagi ya. Dunia Matematik. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam. Okay, selamat datang ke YouTube channel saya, Cikgu Syam ya. Jadi pada kali ini kita akan sambung matematik tingkatan 2, bab 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay, so kita akan lihat pada kali ini hanya satu saja subtopik iaitu 2.1 kembangan. So anak-anak telah mempelajari ya asas kepada algebra pada tingkatan 1. Okey, jadi kali ini kita teruskan ya. Okey. So umumnya algebra merupakan cabang matematik yang digunakan bagi menerangkan ya perhubungan antara beberapa kuantiti unit. Contohnya jarak dengan laju, berat dengan tinggi dan lain-lain. Melalui perhubungan ini, murid boleh mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Okey. Alright, jadi dalam bab 2 ini, anak-anak akan mempelajari 3 perkara, ada 3 subtopik. Iaitu yang pertama, 2.1 kembangan yang kita akan lihat hari ini. 2.2 pemfaktoran dan 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, so kita teruskan. Ini adalah rangkai kata ya. Yang kita akan selalu gunakan dalam bab 2 ini iaitu kembangan, ungkapan algebra, faktor sepenyerta besar atau FSTB, pecahan algebra, kuasa 2 sempurna, pendaraban silang, pengangka, penyebut sebutan terendah dan gandaan sepenyerta kecil GSTK. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya di sebelah tu ya. Imbasan silam. Jadi, menurut buku yang berjudul Al-Jabr wa'al Muqabbalah, minta maaf kalau cikgu salah sebut yang ditulis oleh seorang matematik berbangsa Arab iaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Rasanya ramai yang tahu ataupun pernah dengar tokoh ini iaitu Al-Khwarizmi. Okey, so perkataan algebra berasal daripada Al-Jabr. Beliau juga digelar sebagai bapa algebra atas sumbangan beliau dalam bidang algebra. Okey, so waktu cikgu belajar di universiti dulu anak-anak memang kita tak ada subjek algebra. Kita guna perkataan algebra ya. So algebra tu algebra lah dia daripada bahasa Arab al-jabr ya. Jadi untuk maklumat lanjut tentang imbasan silam ni anak-anak. Okey, jadi anak-anak boleh scan QR code ni lah untuk dapat lebih lanjut tentang imbasan silam ni. Okey, bagi anak-anak yang tak ada scanner bagi QR code dalam phone, boleh je masuk nama web di bawah ni, sama je kamu akan dapat info yang sama. Okey, kita teruskan. Maslahat bab ni kenapa kita kena belajar bab 2 ni? Algebra banyak digunakan dalam perbandingan harga, proses jual beli, ukuran, perubahan nilai dan sebagainya. Okey, so algebra juga digunakan dalam bidang seperti bidang kimia, fizik, forensik dan lain-lain Algebra ni sangat penting anak-anak. Jadi kena faham, kalau tidak nanti apabila kamu naik ke tempat 5 dan seterusnya, kamu akan menghadapi masalah dengan subjek maths ni kalau masih lemah dengan algebra Okey, aktiviti kreatif. Anak-anak boleh cuba sendiri kat rumah ni. Mengira luas menggunakan kaedah Jubin algebra. Okey, so kita dapatkan 2 kertas, hijau atau biru. Kalau anak-anak tak ada, gunalah 2 kertas yang berlainan warna yang ada di rumah tu. Okey, potong ikut saiz lah satu tu 6x6, yang kedua 6x2. Okey, so kita nak kira luas luas segi 4 Jubin ni yang dimaksudkan adalah berbentuk segi 4. Jadi kalau luas kita tahu panjang darab lebar. Jadi ada 2 kaedah lah. Kaedah yang pertama kita kira asing. Yang ini kita kira berapa luas. Yang ini pun kita kira berapa luas. Itu kaedah yang pertama. Kita tengok berapa jawapan. Kaedah yang kedua kita cantum macam ni. So kita kira terus panjang dia, lebar dia, tinggi dia. Okey, dan kita kira luas. So dan kamu buat kesimpulan.
Adakah jumlah luas yang kamu dapat tu menggunakan kaedah 1 dan 2 nilai dia sama? Kenapa? Bincang ya. Okey, so bacakan juga tahukah anda ni ya, jubin algebra okey digunakan untuk apa ni ya. So anak-anak tolong baca. Cari info tambahan untuk lebih faham. Okey. So guna konsep yang sama yang anak-anak dah belajar tadi. Kali ini tengok saya ada dua jubin juga, katakan dua segi empat lah juga ya. Satu warna purple ni, satu lagi warna apa ni, kuning ke ya. Cuma bezanya yang warna keakan purple muda ni ke biru ke cikgu, aku tak pasti ni. Dia tak guna dia tak kasih panjang dalam nombor, dia kasih dalam bentuk pembeli ubah X. Jadi dia suruh kita kira luas. Macam mana nak kira? Jadi kita tahu kan panjang dia ini apa? X dengan 3 bermaksud X tambah 3. Manakala tinggi dia ni X. Jadi luas adalah panjang kali lebar kan. Jadi bermaksud X tambah 3 darab dengan X. Ni luas. Okey, so anak-anak ini yang kita dapat maksudnya kita dapat luas dalam bentuk algebra. Jadi sekarang ni kita nak permudahkan dia kepada yang paling mudah ni macam mana. So itu yang proses yang kita akan belajar sekejap lagi yang kita panggil sebagai kembangan. Okey. Alright, jadi anak-anak nak tahu tentang jubin algebra ni boleh menonton video lah. Scan QR code ni atau anak-anak layari saja laman web yang ada ni untuk melihat video jenis-jenis jubin algebra. Okey. Alright. Jom kita sama. Alright, kita mula kembangan. Ni kena faham betul-betul ni anak-anak ya. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Mesti dalam kurungan. Kebanyakan pelajar dia masalah sebab dia tak kurung. Okey. Alright, standard pembelajaran menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Okey. Alright, so imbas kembali yang kita dah belajar tentang satu, ungkapan algebra ni apa ya? Ialah ungkapan yang menggabungkan nombor, pemboleh ubah atau simbol matematik. Okey. So boleh teruskan baca ni imbas kembali ya. Kalau masih tak faham, boleh tengok balik buku teks tentang satu ataupun boleh cari video yang ada dalam YouTube banyak ya. Okey, 2.1.2 kembangan dua ungkapan algebra. Okey, rangsangan minda lagi standard pembelajaran untuk 2.1.2 kita nak melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, so menentukan luas lagi. Ini yang paling senang sebenarnya anak-anak, kita nak memahami cara kembangan ni. Okey, so anak-anak boleh cuba ya. Cuba. Okey. Gunakan dua kaedah ni dan tengok adakah dia mempunyai jawapan yang sama antara kaedah 1 dan kaedah 2 ya, dan terangkan. So apabila kita melakukan kembangan ungkapan algebra, setiap sebutan didarabkan dalam kurungan pertama tu didarabkan dengan sebutan di luar kurungan ataupun dalam kurungan yang kedua tu kita darabkan dengan sebutan di luar kurungan. Sekejap lagi cikgu tunjukkan contoh. Okey, kembangkan setiap ungkapan berikut. Ini maksudnya. Okey. Jadi kita ada nombor dekat luar ni kan, 6 darab bila kurungan tu maksudnya darab jangan tak tahu, kita dah belajar tentang satu. Jadi setiap nombor yang di luar kurungan tu kita kena darab dengan setiap sebutan yang ada di dalam kurungan. Jadi yang pertama 6 darab 3 kurungkan. Okey. Kemudian tambah, ambil 6 darab dengan 4W. 4W ni kita ambil sekali tanda dia positif tu. Jadi 6 darab 3 18 tambah 6 darab 4W dapat 24W. Ingat ya, kalau kita ada sebutan algebra ni, jadi nombor darab dengan nombor lah, pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Jadi 6 darab 4W, 6 ni tak ada pemboleh ubah kan, jadi 6 darab dengan 4 je lah, W tulis saja ya. Okey, 3R tolak 2S.
Okey, yang pertama 3R darab dengan R. Letak dalam kurungan anak wajib. Kemudian tambah. Buka kurungan baru. Ambil yang dekat luar juga 3R darab dengan ambil negatif 2S termasuk tanda negatif tu ya. Okey. Lepas tu 3R darab R, 3R kuasa 2. Ingat 3 R ni dia walaupun nampak macam tak ada nombor kat depan, sebenarnya nombor dia nombor 1 dia punya perkali tu 1. Jadi 3 darab 1 3, R darab R dapat R kuasa 2. Kita dah belajar ni dalam tingkatan 1 dulu. Yang ini pula 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. Itu sebab dia dapat negatif 6 kat situ. Kemudian R dengan S, RS. So, ramai pelajar dia keliru kan. Nak tulis RS ke nak tulis SR. Boleh dua-dua. Ini kita panggil sebutan serupa. Okay. Walaupun dia serupa, tapi kan anak-anak sebaik-baiknya kita tulis mengikut alfabet. Kalau anak-anak baca A, B, C, D, okay, sampai Z tu, kita tengok R dulu ke S dulu? R kan, baru S. Jadi, seelok-eloknya tulis jawapan akhir tu mengikut alfabet. Boleh ya? Okay, kita teruskan. Ini untuk C. Semua berhati-hatilah apabila melibatkan negatif dan positif. Okay, hati-hati. Nampak hati-hati. Dan ini adalah D. Ini lagi pula sebab ada pecahan kan. So, berhati-hati di jalan raya. Bukan saja di jalan raya. Dalam langkah matematik pun kena berhati-hati. Kalau cuai, memang kita akan dapat jawapan yang salah. Okay, so anak-anak kena cuba ni fahamkan. Okay, ini kita dah belajar dalam tajuk nombor negatif dulu, integer kan. Apabila kita darab tanda yang sama contoh 3 darab 2 kan, positif 3 darab positif 2 positif darab positif, jawapan akhir akan dapat positif. Sama juga kalau negatif darab negatif pun akan dapat positif. Maksudnya kalau tanda yang sama didarab, kita akan dapat positif. Tapi kalau tanda yang berbeza tu kita darab, dia akan dapat negatif Yang ni kena ingat. Next, rangsangan minda lagi. Okay, macam biasa cikgu nak kamu cuba terutama sedang berada di rumah ni masih lagi MCO. Okay, so boleh cubalah kan, bosan-bosan tu cuba Aktiviti berikut kita jalankan secara berpasangan, tapi kalau orang awak kat rumah seorang pun tak ada masalah. Okay, so ada dua kaedah ni kaedah 1. Saya nak anak-anak baca dan cuba. Okay, lengkapkan ni lah, dia suruh cari luas juga. Kemudian kita ada kaedah 2. Cuba dan bincang. Apakah jawapan bagi kedua-dua kaedah? Terdapat persamaan. Cikgu tak nak bagi tahu apa-apalah, saya nak kamu bincang. Boleh juga berbincang dengan dalam grup kumpulan kelas kamu dan juga guru kamu. Jadi apabila melakukan kembangan dua ungkapan algebra kalau tadi kita lihat satu nombor kat luar, kemudian kita ada satu ungkapan dekat dalam kan macam tu. Itu tadi yang kita lihat dalam contoh sebelum ni. Tapi sekarang macam mana kalau kita ada dua-dua macam ni. Dua-dua ungkapan. Okey. Dua-dua ungkapan contoh macam ni kan. Okey. Jadi apabila melakukan kembangan dua ungkapan algebra dalam dua tanda kurungan, setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurungan kedua. Faham? Okey, contoh macam ni, A tambah 2, A tambah 1. Jadi, dalam kurungan pertama ni kita ambil yang sebutan pertama ni. So, A kan. Jadi, A kita darabkan dengan kurungan yang kedua. Ambil kurungan kedua, letak kat depan. Letak kat sebelah A. Kemudian kita ambil dengan tanda dia sekali, tambah 2. Jadi, tambah 2 letak sini. Lepas tu ambil kurungan belakang, letak dekat sini. Kemudian baru anak-anak kembangkan. Okey, A darab A kuasa 2 kan. A darab 1 dapat A. Okey, tambah 2 darab A, so tambah 2A. Tambah 2 darab tambah 1, so positif 2 lah.
Okey, jadi kalau anak-anak perasan A dengan 2A ni, ini kita panggil sebutan serupa. Jadi boleh selesailah A tambah 2A jadi 3A. Yang ni turun je lah A kuasa 2, yang ini 2. Okay, so basically anak-anak, kita susun jawapan akhir ni ikut kuasa tertinggi. Tengok, ini A kuasa 2, ini A tak ada kuasa, sebenarnya ada kuasa 1. Yang ini 2, langsung tak ada pun boleh ubah kan. Jadi kita start dengan yang kuasa tertinggi lah, A kuasa 2, A kuasa 1, yang ni langsung tak ada A. Jadi kita susun jawapan kita begitu. Okey, apa maksud sebutan serupa? Sebutan serupa ni macam cikgu cakap tadi lah. X, Y sama tak dengan YX? Sama. Sama, tak ada beza. Ya? Jadi ini dipanggil sebutan serupa. Ya? Cuma macam cikgu cakap lah, sebaik-baiknya dalam kalau kamu baca ABC, ya, ABC tu apa dulu? Jumpa X ke dulu, Y ke dulu. Jadi tulis XY. Dalam kes ini, sini A, walaupun perkali dia 1, sini 2A. Dia punya pemboleh ubah sama. Jadi bila pemboleh ubah dia sama, itu kita panggil sebagai sebutan serupa. Jadi boleh diselesaikan lah. 1A tambah 2A jadi 3A lah. Kita dah belajar kata 1 dulu. Okey, ini tip. Anak-anak kena ingat lah. So kalau A tambah B, darab A tambah B bermaksud A tambah B kuasa 2. A tolak B, A tolak B, A tolak B kuasa 2. Tapi kalau A tambah B, darab A tolak B, dia dapat ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey. Kenapa? Ini pengiraan yang ditunjukkan. Kena ingat ya. Okey. So perhatian. Kita dah tahu tadi kan. Daripada atas tu A tambah B, A tolak B adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So jangan pula awak anggap A tambah B dapat A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini tak betul. Itu sebab dia ada slash tu, bukan pangkal ya. So A tolak B pun tak sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sebab ini jawapan sebenar dia. Jangan salah faham. Bila salah faham habis. Okey, kembangkan setiap ungkapan berikut. Alright, katakan cikgu buat D ya. Cikgu buat depan sikit lah. Okey, cikgu buat D. Iaitu 3P tambah 2 kuasa 2. Dia sebenarnya, bila ada kuasa 2 tu, maksudnya kurungan ni ada 2 lah. Macam ni. Dia darab. Okey, jadi kita ambil yang pertama ni, sebutan pertama dalam kurungan pertama, ambil tanda dia sekali. Kalau dia negatif, negatif lah. Ni positif 3P. So, positif 3P. So, darab dengan, ambil kurungan belakang. Satu kurungan tu ambil. Termasuk kurungan. Okay. So, ini dah tak ada. Okay, next. 2 ni apa dia punya tanda? Tambah 2 kan? So, tambah 2. Darab kurungan belakang juga. Ini maksud dia. Okay, boleh sampai sini? Sekarang baru kembangkan. Okay, ingat nombor darab nombor, huruf darab huruf. Okay, so 3P darab 3P. So 3 darab 3, 9. P darab P. P kuasa 2. Okay, kemudian 3P darab 2. 3 darab 2. Tambah 6 ya. Sebab positif-positif. Sini tak ada P. Jadi sini ada P. So P lah 1. Okay, selesai yang depan. Sekarang sini pula. 2 darab 3P. So 2 darab 3, 6. So ada P kan. Tambah 2 darab 2 positif 2 darab positif 2. So dapat 4. Okey, ada tak sebutan serupa? Ada kan, iaitu P dengan P. Yang itu selesai kan. 9P kuasa 2. P kuasa 2 tak ada apa dah. Jadi turunkan 6P tambah 6P. So tambah 12P. Okey, tambah 4. Ada lagi tak yang boleh tambah dengan 4? Tak boleh kan. So tambah 4. Okey, jadi itu. Macam cikgu cakap tadi, susun dia ikut kuasa tertinggi dulu ya. Jadi P kuasa 2, P kuasa 1 dan tak ada P. Okey, boleh anak-anak? Alhamdulillah. Okey, cikgu padam. Dia kalau kamu tengok teori je ni, kamu memang tak faham So kena buat latihan lah, buat bersama cikgu. Okey, kita tengok. Ini untuk A. Okey. Alright, so Y
letak Y kat depan, ambil yang bracket belakang, kurungan belakang. Kemudian ambil tambah 1 termasuk tanda ya, tambah 1 darab dengan kurungan belakang. Lepas tu baru kamu kembangkan Y darab Y kuasa 2. Y darab negatif 3. So, negatif 3Y. Tambah 1 darab Y. Tambah Y. Tambah 1 darab negatif 3. So, negatif 3. Jadi dalam kes ini, Y dengan Y adalah sebutan serupa. So, negatif 3Y tambah Y dapat negatif 2Y ya. Y kuasa 2 turunkan saja. Negatif 3 atau tolak 3 turunkan saja. Okey, ini B. Korang boleh tengoklah ya, fahamkan. Okey. Ada satu lagi kaedah anak-anak yang kita panggil sebagai pendaraban silam. Pendaraban silam pula. Salah cikgu cakap. Pendaraban silam. Silam tu masa lepas kan, sejarah. Okey, so pendaraban silam ya, dan satu lagi adalah bentuk lazim. Okey, so anak-anak boleh tengoklah. Kalau tak faham tak apa. Ini hanya kaedah alternatif ya. Boleh guna cara yang cikgu tunjuk yang tadi saja. Okey, so ini kita sambung ya. Ini adalah C. Okey, dan ini adalah D. Alright. Okey, jom fikir. Hubungan antara pendaraban ungkapan binomial secara berulang dengan segitiga Pascal. Kita dah lihat segitiga Pascal ni form 1 ya. So, nyatakan dua sebutan yang seterusnya Cuba fikir. Okey. Sebutan algebra disusun daripada kuasa tertinggi kepada kuasa terendah. Macam cikgu cakap tadi lah. Kalau ada kuasa 2, start kuasa 2, kuasa 1 dan yang tak ada, pun boleh ubah. Okey. Ini kalau anak-anak rajin memang nak faham apa tu yang dikatakan kaedah pendaraban silang, boleh tengok video ni tekan je QR code, scan, bukan tekan scan QR code ni. Kalau tak ada scanner QR code, masuk laman web ni. So anak-anak boleh tengok apa dengan lengkaplah video kaedah pendaraban silang. Okey, so gabungan operasi kalau sebelum ni tingkatan 1 kita dah belajar tambah, tolak, darab, bahagi algebra. Kali ini kita tambah gabungan yang sama tapi kita tambah kembangan. Maksudnya ada yang kamu kena kembang dulu baru kamu dapat selesaikan operasi dia. Jadi ingat apabila kita sebut operasi maka kita kena ingat buat mas ni. So apa dia B? B adalah bracket, maksudnya kurungan. O tu order order tu maksudnya aturan. Kena ikut aturan dia. Maksudnya start dengan B. B itu kurungan. Maksudnya kalau ada kurungan, selesaikan kurungan. D adalah division, bahagi. M tu adalah multiplication, pendaraban. Kita tahu darab dengan bahagi ni setarap selepas kurungan. Mulakan dengan kurungan, lepas tu bahagi dengan darab. Okey, lepas tu A tu addition, tambah. S tu subtraction, tolak. Step pertama kalau ada kurungan, selesaikan kurungan. Step kedua, selesaikan bahagi darab. Dan step terakhir baru selesaikan tambah, tolak. Inilah buat mas. Okey, dah belajar juga ni dalam tingkatan 1. Okey, so standard pembelajaran mempermudah ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan. Okey, jadi anak-anak boleh scan QR code ni untuk membina poligon ataupun masuk website ni untuk dapatkan paparan poligon ni. Okey, so macam biasa anak-anak aktiviti rangsangan minda ni anak-anak try dia berdasarkan jubin algebra. Kalau anak-anak dah tengok video tadi jubin algebra, anak-anak mesti dah faham. Okey. So baca arahan dan apa yang kamu kena bincang, bandingkan hasil dapatan dengan kumpulan lain. Jadi kalau dalam kelas anak-anak tu ada beberapa orang pun nak buat, so baguslah kan. Makin ramai buat maksudnya makin kita dapat bincangkan sama ke tidak jawapan yang kamu dapat dengan kawan kamu dapat. Cuba Okey, permudahkan. Tengok anak-anak, dia ada tambah, ada tolak, dia ada kurungan yang menyebabkan anak-anak kena kembangkan. Okey, kamu nak saya buat mana? Okey, katakan cikgu buat C. X tambah Y, X tolak Y tambah X darab X tolak 2Y.
Okey, yang depan ni dulu. Okey, cikgu ambil X. Darab yang belakang ni ya. X tolak Y. Kemudian cikgu ambil termasuk tanda ingat Y tu tambah kan. Jadi tambah Y. Stylo tak cikgu punya bracket. Darab lagi dengan yang belakang ni ya, X tolak Y tambah yang ini boleh kembang teruskan. So X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 2Y, so tolak 2XY. Okey, belakang dah siap. Okey, yang ni kembang. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif Y, tolak XY. Positif Y darab X, tambah XY. Y darab negatif Y, so tolak Y kuasa 2. Yang belakang ni, just sambung saja. Okey, mana yang kita tengok sebutan serupa? Ni. Dengan ni, sama kan? Lagi. Ni. Dengan ni. Apa lagi? Ni lagi. Okey. So, ambil yang kuning dulu. X kuasa 2 tambah X kuasa 2. So, 2X kuasa 2. Ambil yang merah pula. Tolak XY tambah XY. Habislah macam tolak 1 tambah 1. Kosong Jadi, tinggal yang belakang je lah kan. So, dapat tolak 2XY. Lepas tu tolak Y kuasa 2. Macam cikgu cakap lah, kita susun ikut kuasa tertinggi. Tapi ada dua ni. Ada X dengan Y. Jadi, mana dulu? X ke Y dulu? X dulu kan. Jadi, 2X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tolak 2XY. Itu untuk C. Faham tak? Okey Kalau faham, cikgu padam sebab cikgu nak paparkan jawapan dia. Kalau cikgu tak padam nanti dia bertindik pula dengan next paparan yang cikgu nak paparkan. Okey. Kita tengok ini A. Okey, ini B. Dan ini C. Yang cikgu buat tadi. Okey, boleh ya? Faham Alright. Next. Ini yang cikgu maksudkan tadi, iaitu board mask. Jadi nak tahu pasal board mask ni, macam biasa boleh scan QR code ni ataupun masuk laman web ni untuk kamu faham lebih lanjut tentang board mask kalau kamu terlupa. Okey, hukum kalis agihan pun dah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Jadi ini adalah imbasan sajalah supaya anak-anak ingat balik Okey. Alright. So last kali untuk bahagian 2.1 ni penyelesaian masalah lah. Jadi standard pembelajaran dia menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, Puan Maria mempunyai sebidang permaidani yang panjangnya 3R tolak 2 dan lebarnya R tambah 1, hitung luas. First, kena tahu bentuk permaidani, dia 4 segi. Okey, dia 4 segi. So, ini dia punya panjang, ini lebar. Jadi, luas, panjang, darat, lebar. Letak kurungan Jadi, 3R tolak 2, kurungan, darab dengan kurungan R tambah 1. Kemudian kamu lakukan kembangan lah. Okey, macam mana kembangan tadi? Sebab step ni dia terus langkah kan. Jadi cikgu buat 3R darab R tambah 1 tolak 2 darab R tambah 1. So, kembangkan 3R kuasa 2 3R tolak 2R tolak 2. Jadi 3R kuasa 2, 3R tolak 2R, tambah R tolak 2. Yang ni. Okey. Jadi itulah dia punya luas permaidani. Boleh anak-anak? Okey, ni Ramesh mempunyai wang saku RM50. So RM50 ni dia nak belanjakan selama, cikgu guna highlight lah Y tolak 8 hari. Setiap hari dia membelanjakan X tolak 3 untuk kopi, X tambah 4 untuk mee rebus. Ini setiap hari. Hitung baki. So, bila penyelesaian masalah ada 4 step ni Memahami masalah.
merancang strategi, melaksana strategi, membuat kesimpulan. So kalau anak-anak ikut 4 step ni, insya-Allah akan okey. Okey, apa masalah dia? Kita nak kena pasti jumlah harga kopi dan mi rebus. Jadi kopi X tolak 3 secawan kan, dan mi rebus X tambah 4. Jadi nak tahu kena tambahlah harga dia. So ini jawapan dia. Ini yang dia belanjakan setiap hari. Okey, so berapa hari yang dia belanja? Dia belanja selama Y tolak 8 hari. Jadi sehari 2X tambah 1. Hari yang ada Y tolak 8. Jadi nak tahu berapa jumlah dia belanja? Hari darab harga. Jadi hari Y tolak 8, harga 2X tambah 1. Maka inilah yang kamu dapat, yang Ramesh belanjakan. Okey, so melaksana strategi. So nak cari baki, mestilah wang saku dia. Wang saku dia berapa? 50. Tolak dengan jumlah yang dia belanja. Apa yang dia belanja? Cikgu, ni wang saku. Wang saku dia 50. Jadi 50 tolak dengan ini adalah yang dia belanja. Okey. So berapa jawapan dia? Okey, selepas dikembangkan, ditolak dan sebagainya, ini jawapan dia. So itulah dia baki wang saku yang Ramesh dapat. Okey, boleh faham. Gunakan bila penyelesaian masalah, gunakan 4 langkah ni, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat kesimpulan. So anak-anak, sebagai kita dah selesai sebenarnya 2.1 ni. So ada 1, 2, 3, 4, jom cuba 2.1 sampai 8. So cikgu nak kamu buat dalam buku tulis kamu. Okey, seperti biasa, dah siap semak jawapan daripada buku teks. Kalau salah, cari, buat pembetulan, tanya guru, tanya kawan-kawan, bincangkan. Okey, dan cuba. Itu yang paling penting lah, mesti cuba. Okey, so muka surat berapa buku teks ada cikgu paparkan di bawah ni. Jadi tengok muka surat berapa dan buat. Okey, so itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada channel cikgu. So kita akan sambung pada PDPC akan datang dan pada video yang akan datang. Okey, harap video ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada semua. Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.